Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maria binti Rosidi, nombor matrik 283199 dari Kampus Ibu Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hilmi bin Zamil, nombor matrik 283225. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiza binti Nur Samsul Azam, nombor matrik saya 283535. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rusli Hidayat Rusli, nombor matrik 283367. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasri bin Aini, nombor matrik 283281. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah isu kesihatan mental masyarakat. Kesihatan mental adalah merupakan situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya tidak berdaya bertindak terhadap stres kehidupan, kemurungan, tidak boleh bekerja dengan produktif dan gagal menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendefinisikan kesihatan sebagai satu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit. Selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah kesihatan mental dan penyakit mental telah menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Didapati peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental sejak sedekad lalu berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Konsep kesihatan mental pula banyak bergantung kepada faktor individu, sosial dan persekitaran. Terdapat beberapa faktor sosial, psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, pertukaran keadaan persekitaran atau sosial secara mendadak, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Selain itu, hasil kajian Giselle 1996 yang membuktikan bahawa pesakit yang pernah mengalami sejarah kebimbangan semasa zaman kanak-kanak adalah lebih cenderung melaporkan simptom-simptom kemurungan meja dan juga peristiwa hidup yang tertekan. Oleh itu, masyarakat perlu faham bahawa masalah mental adalah berpunca daripada persekitaran yang kadang-kala tidak dapat dikawal. Menurut Shannon, tekanan pada zaman kanak-kanak dan remaja mampu menjadi pencetus kepada pola kecelaruan pada masa akan datang. Seterusnya memberi kesan terhadap status kesihatan mental seseorang apabila dewasa kelak. Masyarakat sewajarnya mengubah stigma dan persepsi negatif terhadap pesakit, seterusnya membantu dan turut reka terhadap keadaan sekeliling. Terdapat 3 masalah kesihatan mental, iaitu yang pertama tekanan, yang kedua kemurungan dan yang ketiga ialah kebimbangan. Tekanan. Hans Selye 1974, iaitu pengasas teori tekanan, telah memberi definisi tekanan sebagai sesuatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh bebanan yang menimpanya. Punca yang menyebabkan tekanan ialah dari segi persekitaran, itu suasana atau keadaan yang bising, sebagai contoh bunyi kenderaan yang berterusan. Seterusnya ialah psikososial, keruntuhan rumah tangga akibat dari perceraian mengakibatkan hubungan antara ibu, ayah dan anak-anak tidak terbela dan ianya mengakibatkan boleh berlakunya tekanan di kalangan mereka. Masalah yang kedua iaitu kemurungan. Kemurungan bermaksud gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti seharian. Kemurungan juga berpunca dari persekitaran, iaitu hidup bersendirian tanpa sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga. Yang kedua ialah stres yang melampau. Dan masalah yang terakhir ialah kebimbangan. Kebimbangan merupakan penyakit psikologi yang mempunyai rasa bimbang yang berlebihan yang mampu mempengaruhi kehidupan seharian. Kebimbangan juga berpunca daripada personaliti diri
iaitu individu yang selalu inginkan kesempurnaan dan sensitif adalah lebih cenderung untuk mendapat penyakit ini. Terusnya, sejarah hidup yang negatif. Contohnya, mereka yang pernah mengalami penderitaan fizikal atau mental atau kehilangan ibu bapa sewaktu kecil. Terdapat 3 halangan dalam memerangi masalah kesihatan mental. Yang pertama, stigma dan salah faham di kalangan masyarakat. Kedua, kekurangan fasiliti kesihatan dan kepakaran. Dan yang ketiga, kurang kesedaran masyarakat tentang isu kesihatan mental. Cadangan menangani isu kesihatan mental yang pertama, mencari jalan penyelesaian dengan mengenal pasti masalah yang sedang mereka hadapi, seperti mendekati diri mereka yang mengalami masalah mental dengan memberikan bantuan dari segi kaunseling, iaitu seseorang yang pakar dalam menasihati dan memberi motivasi. Adanya nasihat dapat membentuk mereka ke arah yang lebih baik dan sentiasa beringat kepada diri dan keadaan di sekeliling mereka. Cadangan kedua, sentiasa memantau keadaan mereka dari semasa ke semasa dengan menanya khabar mereka atau pergi melawat dan sentiasa memberikan kata-kata yang positif. Cadangan ketiga pula, pihak keluarga haruslah memberikan dorongan atau kata-kata nasihat. Dengan adanya luahan tersebut dapat membantu mereka untuk meredakan perasaan yang dihadapi. Cadangan keempat, membantu diri mereka sendiri dengan cara meningkatkan iman mereka dengan mendekati Sang Pencipta. Seperti membaca Al-Quran dan berzikir dapat membantu seseorang tersebut untuk mendalami agama mereka dengan lebih mendalam, supaya fikiran mereka tidak merasa terganggu dengan hal yang tidak baik. Cadangan kelima ialah menenangkan fikiran merupakan sebuah latihan untuk mengatasi masalah mental. Seperti seseorang juga memerlukan waktu untuk bersendirian supaya dapat mencari ketenangan agar terhindar daripada sedih yang memanjang. Cadangan keenam, penyakit yang berkaitan mental juga seharusnya dibawa untuk berjumpa dengan pakar perunding psikiatrik. Dengan mendapat rawatan yang sewajar ini dapat menggalakkan lagi ramai penyakit mental mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Cadangan keenam, banyak melakukan aktiviti riadah seperti bersenam juga dapat membantu mengatasi masalah stres. Menurut penyelidikan mendapati bahawa mereka yang bersenam secara teratur adalah 25% kurang berisiko untuk mengalami kemurungan atau gangguan mental dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Cabaran dalam menangani isu masalah mental masyarakat. Stigma masyarakat terhadap sakit mental adalah satu cabaran dalam menangani masalah mental masyarakat Malaysia. Stigma merujuk kepada tanda malu atau penolakan yang mengakibatkan seseorang individu itu ditolak, didiskriminasi dan dikecualikan dari menyertai masyarakat. Persekitaran. Menurut Yap and Low 2009, status negara membangun dan perubahan urbanisasi membuatkan kehidupan masyarakat menjadi kompleks dan wujud banyak masalah berkaitan sosial, budaya dan perubahan ekonomi. Ini mewujudkan gaya hidup tidak sihat dan tekanan yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang rumit, termasuklah kesihatan mental. Pandemik. Cabaran terkini dalam menangani isu polemik kesihatan mental ini menuntut keperluan kepada integrasi nilai baru yang ampuh bagi mendepani cabaran besar masa kini, iaitu wabak COVID-19. Hal ini kerana penularan wabak COVID-19 telah memberikan impak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuklah dalam isu kesihatan mental manusia. Kesimpulannya, penyakit mental di Malaysia di masa kini kian meningkat kerana faktor persekitaran yang kian mencabar. Tekanan hidup menjadi penyumbang utama dalam peningkatan penyakit mental di negara ini, terutamanya pada saat negara kita Malaysia dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan. Penyakit mental ini harus diberi tumpuan oleh semua pihak bagi membendung masalah-masalah yang boleh timbul kerana penyakit ini.
kesedaran mengenai penyakit mental ini perlu diperluaskan supaya masyarakat faham bahawa penyakit mental ini bukanlah gila, tetapi penyakit yang boleh dirawat jika mendapat perkhidmatan yang sewajarnya. Pesakit mental ini memerlukan sokongan daripada semua pihak, terutamanya kaum keluarga, majikan, rakan sekerja dan juga masyarakat di sekeliling mereka untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan seperti insan lain. Sekian, terima kasih.